Riwayat utama hadis Al-Jariyah datang dari sahabat yang bernama Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu. Hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Hadis ini, saya besarkan tak? Okey, hadis ini diriwayatkan daripada Muawiyah oleh Atha bin Yasar. Daripada Atha bin Yasar diriwayatkan oleh Hilal bin Abi Maimunah. Daripada Hilal bin Abi Maimunah, sekarang ni semua thiqah, diriwayatkan oleh dua orang besar dengan lafaz yang sama, iaitu Yahya bin Abi Katsir dan juga Malik bin Anas. Daripada Yahya bin Abi Katsir diambil Harb Abban Al-Auza'i. Sekurang-kurangnya ini Al-Auza'i, Hajjaj As-Sawaf dan juga Ma'mar. Jadi 5 orang yang besar. Daripada Imam Malik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i, Abdullah bin Wahab, Qutaibah bin Sa'id, Ibn Qasim, Mus'ab dan juga Yahya At-Taimi. Artinya, daripada dua orang ini, Yahya bin Abi Katsir dan juga Malik bin Anas rahimahumullah, hadis ini berubah menjadi mutawatir. Di situ bermula hadis Jariyah dengan lafaz Ainallah menjadi mutawatir. Direkod oleh lebih daripada 20 orang. Ada dalam lebih daripada 20 kitab hadis dengan lafaz yang disepakati oleh kedua-duanya, iaitu Ainallah dan juga Man Ana. 46 riwayat berkumpul kepada dua orang perawi, iaitu Yahya bin Abi Katsir dan Malik bin Anas. Kesemuanya sepakat dengan lafaz Aina Allah, melainkan hanya satu riwayat Fulaih yang meriwayatkan lafaz Men Rabuki yang direkodkan oleh Ibnu Kanik. Kecuali ada perbezaan sikit daripada Ibnu Qanik, boleh lihat warna hijau. Semua lafaznya disepakati oleh rawi peringkat pertama, thiqatu thiqat, thiqatu sabut dan juga thiqah. Kecuali Ibnu Qanik yang warna hijau tadi, saduq, yukhti, ada lafaz yang berbeza. So balik kepada penilaian tadi, apabila ada perbezaan sebegini, yang lemah akan ditolak kalau bercanggah dengan yang lebih kuat. Ustaz Nur terus mempertahankan riwayat Fulaih. Hadis Muawiyah bin Hakam jalur Fulaih bin Sulaiman yang disebut oleh Ustaz Salman tadi, yang diriwayatkan dalam kitab Ibn Qanik. Kita kena terima bahawa riwayat ini juga sahih. Kalau kita guna teknik jamak dan bukan tarjih. Sebab saya lihat Ustaz Salman banyak guna teknik tarjih. Ulama itu salah, ulama ni salah. Darimi silap di sini, Darimi salah di sana. Saya rasa tak perlu untuk kita buat macam tu. Kita boleh kata mereka betul. Mereka benar. Nanti saya akan jelaskan macam mana kita nak jamakkan. Walaupun lafaz-lafaz ni nampak macam tak sama, tapi boleh jamak tanpa perlu kita kata yang ni salah, yang ni salah, yang ni salah. Yang ni waham, yang ni ghalat. Tak perlu. Ya, teknik jamak lebih baik. Kemudian, Fulaih ini bukan sembarangan, ya. Dia adalah rijal Muslim, Ibn Ma'in, Abu Hafiz, Ibn Hibban menganggapnya thiqah. Tapi ramai juga muhaddisin menganggapnya dhaif. Dan Ad-Darqutni mensahihkan hadis Fulaih ini. So dia kata hadis Muawiyah bin Hakam daripada Yahya bin Abi Katsir sahih, daripada Fulaih bin Sulaiman pun sahih. Jadi lafaz Ainallah sahih, lafaz Man Rabbuki juga sahih. Sebab kita tak kisah apa yang dijawab oleh hamba wanita tu sangat. Kita nak tengok apa Nabi tanya, lafaz Nabi SAW. Ya. Ustaz Nur terus silap memahami hujah Ustaz Salman. Ustaz Salman tidak melemahkan total periwayatan Fulaih, sebaliknya hanya berlaku perubahan lafaz dalam riwayat dari beliau. Bila dikatakan yang penting soalan Nabi yang penting, bukan sahaja soalan, confirmation Nabi SAW juga penting. Sebab dalam riwayat Fulaih, kalau nak menerima riwayat Fulaih itu, Nabi tanya, Man Rabbuk, siapa Tuhan kamu? Hamba itu jawab, Alladhi fis sama'. Nabi SAW kata, Nabi benarkan dia dan suruh merdekakan dia. Ini riwayat Fulaih. Saya bukan suka tarjih, tapi lafaz mana yang benar apabila Malik dan Yahya bersepakat di atas satu lafaz dan Fulaih datang membawakan lafaz yang sedikit berbeza, maka lafaz Malik dan Yahya itu lafaz yang benar. Fulaih di sini berlaku tasarruf ruwat, clear, dua orang bercanggah dengan satu. Ustaz Nur terus dalam sesi live selepas dialog masih menganggap Ustaz Salman seolah-olah menolak terus riwayat Fulaih. Dan bila saya membawa riwayat Fulaih bin Sulaiman di mana dikatakan Nabi bertanya soalan Man Rabbuki, dan riwayat Fulaih adalah sahih juga. Ini dikatakan oleh Darqutni. Maksud dia, hadis Muawiyah bin Hakam ni juga ada dua versi, ya. Satu soalan Ainallah, lagi satu soalan Man Rabbuki, siapa Tuhan kamu. Tapi Ustaz Salman melakukan tarjih, seolah-olah dia mengetepikan terus hadis Fulaih. Yang benar, Ustaz Salman tidak menolak total riwayat Fulaih, sebaliknya perubahan lafaz sebagai bel makna.
iaitu perawi meriwayatkan secara makna dan bukan lafaz. Kedua, ada sedikit percanggahan di mana dalam riwayat Fulaih sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Qani', soalan Nabi SAW berbeza. Nabi tanya, man rabbuk? Hamba tu jawab, alladhi fis sama'. Siapakah Tuhan kamu? Hamba tu jawab, yang berada di langit. Jadi dalam kes ini, boleh tak kita nak gabungkan dua-dua? Tak boleh. Disiplin hadis mengatakan tak boleh. Why tak boleh? Pertama, kerana kedudukan Fulaih tidak setinggi kedudukan Yahya wahdah. Yahya sahaja pun Fulaih tak boleh sama tinggi dengan dia. Apatah lagi kalau Yahya bersama dengan Malik, Fulaih tak boleh sama dengan mereka. Jadi automatically kita tak boleh kata kebarangkalian besar mereka dengar. Kalau dia dengar daripada sumber lain, dia dah terkeluar dah daripada rantaian ni. Jadi untuk jaga rantaian ini, maka yang paling jelas di sini, Fulaih tersilap dengar. Kenapa dia tersilap dengar? Sebab dia berbeza dengan Yahya dan juga Malik. So riwayat Fulaih, lafaznya itu dikatakan mungkin ar-riwayat bil makna. Ini kita selalu dengar kan orang kata banyak hadis diriwayatkan dengan makna. Betul, tapi muhaddis tahu, para muhaddisin, nuqadul hadis, mereka tahu di mana bil makna, di mana bil lafaz. So ini di antara disiplinnya. Dalam kes ini, Fulaih yang kedudukannya lebih lemah daripada Malik dan juga Yahya, dia meriwayatkan daripada orang yang sama, iaitu daripada Hilal. Daripada orang yang sama, iaitu daripada Hilal. Daripada Ata'. Artinya Fulaih di sini dia telah melakukan kesilapan di dalam menakalkan lafaz. Masih lagi riwayat bil makna. Orang kata kita tak jamak. Tak, ini masih lagi jamak. Menghimpunkan hadis. Tapi yang mana lafaz sebenar? Lafaz sebenar adalah apa yang disepakati oleh Malik dan juga Yahya. Persoalannya kenapa Ustaz Nor Dros tidak boleh terima periwayatan Fulaih boleh berlaku secara bil makna sedangkan dia sendiri nukelkan perawi boleh riwayatkan secara makna. Periwayatan hadis banyak berlaku bil makna. Ini kita tidak dapat nafikan. Saya tidak kata kebanyakan, saya kata banyak periwayatan hadis berlaku bil makna. Kemudian dalam I'lamul Hadis fi Syarhi Sahih Al-Bukhari, walaysa kullu ruwati yura'una lafz al-hadith hatta la yata'addu, bal kathirun minhum yuhaddithu 'ala al-ma'na walaysa kulluhum bifaqih. Banyak hadis diriwayatkan dengan makna dan tak semua yang meriwayatkan hadis itu faqih. Bayangkan contoh berikut, ada 47 orang datang ke sesi live Ustaz Nor Dros. Kemudian hanya ada seorang pengawal Jabatan Agama hadir bertanya hanya satu soalan. Tersebar khabar soalan yang ditanya dalam majlis samada dari mana Ustaz Nor Dros berasal. Atau siapakah sebenarnya Ustaz Nor Dros? 46 orang sepakat soalan yang sebenar ialah dari mana Ustaz Nor Dros berasal. Hanya seorang yang kata soalan sebenar ialah siapakah sebenarnya Ustaz Nor Dros. Orang yang jujur dan logik akan kata seorang itu silap dalam soalan kerana bercanggah dengan 46 orang lain. Orang yang keliru atau jahil akan mudah kata, mana-mana soalan pun sama saja. Asalkan boleh jamak, kita jamak saja. Agak-agaknya pilihan kita orang yang bijak jujur atau orang yang merapu. Aplikasikan dalam kes lafaz di mana Allah dan lafaz siapa Tuhan engkau. 46 riwayat lafaz di mana Allah terkumpul pada Yahya dan Malik. Hanya satu lafaz siapa Tuhan engkau terkumpul pada Fulaih. Sudah tentu riwayat Yahya dan Malik lebih tepat.